Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Muslimin dan muslimat, jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kali saya ucapkan tahniah kepada para jemaah. Walaupun kita berada di pertengahan bulan Ramadan, tapi alhamdulillah saya tengok kurangnya tak banyak surau ni. Tak banyak, kurang-kurang juga tapi tak banyak. Dibandingkan di surau-surau lain. Di tempat-tempat lain kurang dia sampai 40%. Tradisi tahunan. Kurang dia 40%. Di sini hanya 20%. Maknanya lagi hebat kita daripada tempat lain. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berada pada malam yang 17 Ramadan. Betul? 17 Ramadan 1442 Hijriah. Jadi bermakna segelintir umat Islam di dunia ni biasanya 17 Ramadan mereka buat majlis macam apa? Kuih muih. Nuzulul Quran. Oh, kuih muih ingat. Jadi sebahagian umat Islam di dunia ni malam 17 Ramadan mereka mengadakan majlis nuzul Quran. Apa tu nuzul? Turun Al-Quran, ya Al-Quran. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Tapi tempat ni tak buat. Tak buat majlis. Jadi saya buatlah all in one sekarang ni. Bukanlah majlis nuzulul Quran, tapi di sini kebetulan takdir Allah Subhanahu wa taala, jadual saya jatuh pada 17 Ramadan. Oleh sebab itu tajuk kita yang akan kita bincangkan pada malam ini iaitu tentang hidup mulia dengan Al-Quran. Hidup mulia dengan Al-Quran. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tangan saya sekarang ni ada apa? Air mineral. Betul tak? Air mineral. Air mineral ni kalau kita pergi ke kedai, kita dapati harga dia berapa? RM1.20. RM1.30. RM1.20, RM30, RM1.50. Harga air mineral. Bayangkan botol yang sama diisi dengan air zam-zam. Berapa harga dia? Percuma kalau kita pergi ke Mekah. Percuma kalau kita pergi Mekah, ambil sendiri baru percuma. Tapi kalau kita beli di sini, berapa harga dia? RM5. Oh, murah ya. Itu ori ke fake tu? Botol kecil. Kalau botol besar saya ni RM10. Okey. Bayangkan kalau botol yang sama juga diisi dengan madu Yaman. Tahu madu Yaman? Madu Yaman ni mahal. Oh, tahu. Madu Yaman mahal. Saya difahamkan bahawa madu Yaman ni madu terbaik di dunia. Tak tahulah betul ke tak betul, tapi memang harga dia mahal. Dan dia tu ada grade A, grade B, grade C. Grade yang B tu harga dia sekilo 250-300. Dulu saya jual tu. Masa saya di Madinah saya jual tu 300 ringgit. Sekarang tak jual lagi. Susah nak cari. Nak pergi ke Yaman pun kena visa pula. Kalau grade B tu, grade A itu boleh sampai 400 kilo. 400 sekilo. Satu botol besar daripada sedikit ya.
Jadi maknanya kalau diisi dengan madu Yaman, berapa harga dia? 100 lebih kurang. 100, 200 lah lebih kurang. Okey, sekarang botol yang sama, maaf diisi dengan air kencing. Berapa orang mampu beli? Tak ada value, tak ada nilai. Bahkan orang jijik dia akan buang. Betul tak? Begitulah diri kita sebenarnya. Perumpamaan hidup kita, jasad kita, tubuh badan kita, seperti botol tadi. Botol ni bergantung kepada apa isi dalam hati kita. Jika hati kita diisi dengan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat dengki, riak, sombong, takbur, maka tak ada bezanya tubuh badan kita ni tak ada harga. Bukan tak ada harga di hadapan Allah, tapi juga tak ada harga di hadapan manusia. Mana ada orang nak berkawan dengan orang pendengki? Siapa nak tanya? Siapa nak kawan dengan orang pendengki? Saya rasa tak ada yang kita. Saya pun takkan berkawan dengan orang pendengki. Kita juga takkan berkawan dengan orang yang sombong. Betul tak? Jadi tak ada harga badan dia. Tak ada harga tubuh badan dia. Cuba kalau seandainya diisi dengan hati dia, diisi dengan sesuatu yang mulia, iaitu kalam Allah, maka dia menjadi mulia. Bukan hanya mulia di hadapan Allah, tapi dia akan mulia di hadapan manusia-manusia. Jemaah dikasihi oleh Allah, sejarah membuktikan sesuatu yang dekat, yang hampir dengan Al-Quran, yang berurusan dengan Al-Quran, semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mula daripada malaikat Allah Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril, dia adalah pemimpin para malaikat. Mulia kenapa malaikat Jibril ni? Adakah kerana dia ni taat pada Allah? Bukan dia sendiri, dia taat. Semua malaikat taat pada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni disebutkan oleh Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6. Mereka ni tak pernah bermaksiat pada Allah. Sekali pun tak pernah maksiat. Allah suruh sujud, sujud. Allah suruh rukuk, rukuk. Dia takkan bantah. Satu pun tak ada bantah. Ikut je. Termasuk juga malaikat Jibril. Tapi kenapa malaikat Jibril diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimuliakan oleh Allah? Sebab apa? Sebab dia membawa satu yang sangat mulia, kalam Allah, wahyu. Nabi Allah banyak, Rasul Allah banyak. Walaupun dalam Al-Quran yang selalu kita sebut 25 Nabi dan Rasul, kan selalu kita belajar masa-masa kecil-kecil. Yang masa kecil dah besar ni tak tahu ingat ke tak ingat. Dah lupa dah. Masa kecil orang tu dah majoriti biasanya budak-budak tu ingat 25 Nabi dan Rasul. Kalau dah tua ni tak ingat lagi 25 Nabi dan Rasul. Nabi Allah ni sebenarnya banyak, bukan 25 Nabi dan Rasul banyak. Tapi ada satu Nabi yang Allah sangat muliakan dia, yang sangat dikasihi oleh Allah, yang disebut dengan Habibullah, kekasih Allah. Apa kelebihan dia? Kerana dia membawa satu mukjizat yang sangat besar, iaitu kalam Allah, Al-Quran. Semua dalam satu malam, dalam satu tahun ada 360 malam. Ternyata ada satu malam yang Allah muliakan, walaupun satu malam khairum min alfi syahrin, lagi baik daripada 1000 bulan. Apa malam tu? Malam Lailatul Qadar. Ada apa dalam malam Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Lailatul Qadar ni biasanya datang bila ya? Malam-malam ganjil 10 akhir. Kata Nabi SAW, taharau Lailatul Qadar min ashril awakhir min Ramadan. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam beribadat untuk mencari Lailatul Qadar fil ashril awakhir, 10 terakhir bulan Ramadan. Maknanya 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kenapa kalau kita lihat majoriti lah, atau dalam kalender pun kita tengok Nuzulul Quran 17 ni bukan Lailatul Qadar lagi ni. Betul tak? Jadi ini sebenarnya perbincangan yang sangat panjang, tapi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan bahawa nuzul Quran bukan 17 Ramadan, tapi 10 akhir Ramadan, mengikut ayat ni. Tapi ada lagi dalil yang mengatakan sehingga mereka mengatakan 17 Ramadan. Tapi yang jelas Al-Quran turun pada Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Turunnya Al-Quran pada bulan
Ramadan. Bukan pada bulan Syawal dan juga bukan pada bulan yang lain. Jemaah dikasihi oleh Allah. Sebenarnya ada kemusykilan di antara setengah umat Islam di mana dia katakan, Ustaz, Al-Quran ni ayat yang pertama turun surah Al-Alaq, bukan surah Iqra. Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita ni kan kadang terus nama surah apa? Surah surah Tabat Yada. Bukan surah Tabat Yada, surah Al-Masad. Ya kan kita surah apa? Surah Al-Mulk. Kadang surah Tabarak. Tabarakal. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah SWT, surah Al-Alaq. Al-Alaq ni walaupun pertama kali Allah turunkan, tapi kenapa letaknya di juzuk 30? Di juzuk terakhir, ya kan? Dan ayat yang terakhir turun surah apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan itu terletak pada surah Al-Maidah di ayat ketiga. Itu pun bukan terletak di dekat awal. Pelik memang. Saya pernah ditanya, kenapa ayat ni macam tak berurutan? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran pada bulan Ramadan itu penuh 30 juzuk. Daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit yang pertama, langit dunia. Di mana tempatnya hanya Allah yang tahu. Tapi itu yang disebut oleh Nabi SAW. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan dari Baitul Izzah itulah turun ke dunia mengikut keadaan. Jadi Al-Quran itu memang dah 30 juzuk dah. Dari mula Al-Fatihah sampai Anas memang dah komplit. Tapi turunnya itu berperingkat. Ini pada surah Madaniyah, surah Makiyah, ini pada saat ni perang-perang Tabuk, ada perang Khandaq, pada perang Badar, sikit-sikit turunkan sampai komplit. Jemaah yang dikasihi oleh Allah, dan ini jawabannya kalau kenapa Al-Quran ni tak berurutan, kenapa ayat yang pertama kali diletak turun tapi letaknya di belakang, itu bukan sebab Nabi susun, tapi itu Allah yang susun. Nabi hanya sampaikan kepada para sahabat. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tentang Al-Quran ni ada beberapa perkara yang mesti kita jaga. Sekurang-kurangnya ada 3 perkara yang kita jaga dari Al-Quran ni. Yang pertama, jangan jadikan Al-Quran hanya sekedar hiasan dinding di rumah tanpa boleh dibaca. Ni saya ingatkan ni. Kerana setengah kita ni, dia suka beli khat Arab atau kaligrafi Arab, tapi dia sendiri pun tak boleh baca. Tak tahu nak baca. Saya sendiri pun kadang susah nak baca. Mana awal, mana akhir. Kalau macam ni okey sikit lah. Tengok. Siapa yang boleh baca tu? Itu senang bagi boleh baca. Yang tak boleh baca susah juga. Itu adalah qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum. Sebelahnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ni pun senang baca. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Boleh dibaca. Jangan jadikan Al-Quran sebagai hiasan dinding semata-mata tanpa boleh dibaca. Sebab tujuan Al-Quran diturunkan untuk apa? Untuk dibaca, bukan untuk hiasan. Kalau kita jadikan Al-Quran sebagai hiasan tanpa boleh dibaca, ini sebenarnya memperlekehkan Al-Quran. Banyak lagi yang boleh jadikan hiasan. Al-Quran bukan untuk hiasan, tapi untuk dibaca. Al-Quran asal daripada kata qara'a. Qara'a, kena dibaca. Kalau tak baca, tak ada guna. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, jangan jadikan Al-Quran sebagai hiasan semata-mata, tapi boleh dibaca. Dan jadikan Al-Quran sebagai dawam, ibadah yang kita baca sehari-hari di rumah. Bahkan orang yang sentiasa membaca Al-Quran di rumah, kata Nabi SAW, dia boleh membentengi rumah tu daripada gangguan syaitan. Ustaz, rumah saya dah selalu saya baca Al-Quran, tapi syaitan tak lari. Sebab syaitannya memang dia. Allah katakan, Nabi SAW sabdakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan, hanya setakat tempat tidur saja tanpa ada ibadah. Sebab apa? Fa inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Kerana syaitan akan lari daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah.
Bukan setakat Al-Baqarah saja sebenarnya. Ayat-ayat lain pun juga bagus, tapi yang dalam hadis ni surah Al-Baqarah bermakna jangan sampai kita lalai baca Al-Quran. Jadikan dia dawam, sentiasa baca di rumah untuk membentengi diri daripada sihir. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa menghormati ayat-ayat Al-Quran walaupun bukan berada dalam mushaf. Tahu mushaf? Ini mushaf nama dia ni. Ni 100% Al-Quran, maknanya mushaf. Tak ada terjemah di sebelah-sebelah. Ini namanya mushaf. Mushaf. Yang ni kalau kita nak pegang, ambil wuduk. Tapi yang Al-Quran yang terjemah tak perlu berwuduk pun boleh, tapi seelok-eloknya pakai wuduk. Walaupun dia bukan mushaf, kena tetap ada value, tetap wajib dihormati. Kalau boleh jangan letakkan di bawah, lutut ke bawah. Cari rak atau cari almari yang tinggi. Apa contoh? Surah Yasin. Yasin tu Quran ke tak Quran tu? Quran. Saya sedih melihat ramai umat Islam, bukan sedikit, ramai umat Islam yang dia seakan-akan memperlekehkan surah Yasin. Bukan, dia rajin baca, tapi dia letak surah Yasin ni di lantai, bahkan dekat dengan tapak kakinya. Betul tak? Bagi surah Yasin pun macam bagi moreh. Ya Rabbi, ini tak ada menghargai Al-Quran. Walaupun surah Yasin tu bukanlah mushaf, bukan mushaf, sebab dia banyak ada tahlil di dalamnya, ada doa-doa, tapi dia ada value, dia dihormati. Kalau kita pijak dia kita berdosa. Jadi kalau ada rumah-rumah kita ada rak, pastikan surah Yasin atau mana-mana yang ada ayat Al-Quran di atas lutut kita. Cari rak yang di atas lutut, yang di bawah buku-buku biasa. Dan jangan sampai kita letakkan Al-Quran, ayat-ayat yang buku-buku atau apa saja yang ada Al-Quran, tapi diletakkan di bawah. Yang terakhir, jemaah yang dikasihi oleh Allah, jadikan umur yang Allah bagi pada kita ni untuk apa? Untuk memperbetulkan baca Al-Quran. Sisa-sisa masa yang Allah bagi pada kita, memperbetulkan baca Al-Quran dan mula menghafal ayat-ayat lazim. Tak mampu ayat panjang-panjang, ayat lazim cubalah kita hafal. Jangan 20 tahun yang lepas kita masih menghafal 3 kul saja. Kul huwallah, kul al-falaq dengan An-Nas. Sekarang dah 20 tahun tapi hafazan kita masih itu juga, kul huwallah, al-falaq, An-Nas. Nanti kalau solat itu je pusing Al-Falaq, An-Nas, ada tu Ikhlas, balik lagi pusing itu je. Cuba kita tambah sedikit demi sedikit. Sebab setiap umur kita ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana kamu habiskan? Maka apabila kita gunakan untuk hafal Al-Quran, mudah-mudahan itu boleh menjawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ayat Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal ni, kata Nabi SAW, Iqra' wartaquratil kama kunta turatilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Pada hari kiamat kita akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kau dulu baca Quran kan? Baca balik. Surah yang pernah kau baca tu dulu mana? Baca balik. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut kita dikunci, tak boleh cakap. Kita hanya boleh baca apa yang kita pernah baca. Dan tempat kita di akhir ayat yang pernah kita baca semasa hidup di dunia. Jadi, betulkan baca Al-Quran dan mulalah menghafal sedikit demi sedikit. Ayat-ayat lazim. Jangan tunggu esok. Kalau kita nak tunggu esok, bila lagi? Kalau umur 60 tahun, umur berapa lagi kita nak menghafal? Bukan surah Al-Baqarah, bukan surah Ali Imran, surah An-Nisa. Mulalah hafal surah Tabbat Yada Al-Masad, Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Baca Idza Jaa Nasrullah. Mulalah hafal Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Mulalah hafal Ila fi Quraisy. Menghafal sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan ayat itulah yang akan membentengi kita daripada neraka Allah, yang menjadi syafaat untuk kita di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, sebagai penolong bagi sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia disebabkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah daripada nerakanya disebabkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Okey, itu saja yang boleh saya kongsikan pada malam ini.
Semoga bermanfaat. Ada betul itu datang dari Allah, silap dan salah berpunca daripada kebodohan dan kejahilan saya sendiri. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.